Taman bersua, citra berkisah, ukiran sukma, kilauan gelisah. Tersenyum, terukir senyuman, pembuka kalimah, Delivia Dewasa, pengacaraan. Gejaran mengkudu berbisa kesuma, di celah angsana, di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di forum motivational interviewing, kita bersua. Salam sejahtera dan selamat pagi yang dihormati rakan-rakan seperjuangan pada 10 dan yang dihormati rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sekali lagi, selamat datang ke majlis forum motivational interviewing membantu atau membuka sesi. Haluan mengarah ke Pulau Perak, layarnya condong tak kalah berangkat. Tangan di dada berjiwa pasrah, doa di pohon semoga berkat. Dengan itu, marilah kita dengan rasa rendah diri menyusun jari 10, mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Farid bin Mod Zawawi. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka khullaqul azim, innaka samiul alim, innaka afuwwur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cucurlah rahmat dan rahmatmu ke atas majlis pada pagi ini, forum yang bertajuk Motivational Interviewing, membantu atau membungkam sesi. Ya Fa'alul lima yurid, yang bertekad di majlis pada pagi ini, yang dia kepada ini adalah berkatilah daripada awal hingga ke akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami, dan berbuat taat padamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbil falal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika annana wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Farid di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan sukacitanya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan motivational interviewing. Yang pertama, sentiasa bersikap keibubapaan, Rozaidi bin Omar. Seterusnya, digelar perpustakaan bergerak, Ahmad Hafizul Hakim bin Muhammad Syahan. Yang ketiga, penglipur laras pada 10, Muhasnin bin Muhammad Ramli. Seterusnya, dengan trademark I Follow You, Muhammad Farid bin Mod Zawawi. Seterusnya, molek cantik orangnya, Andi Mariani binti Muhammad Anas. Seterusnya, dengan penampilan directing style, Muhammad Faizal bin Osman. Seterusnya, dengan berjiwa birunya, Saiful Idham Muhammad Hazizi. Dan yang terakhir, Happy Go Lucky Delivia Dewasa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang waktu, marilah kita saksikan forum motivational interviewing membantu atau membuka sesi satu wadah perkongsian. Mari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton dan pendengar dimanapun tuan-tuan dan puan-puan berada pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam program perkongsian ilmu yang akan membincangkan tajuk forum iaitu motivational interviewing, membantu ataupun membungkam sesi. Jadi pada pagi ini walaupun kita tidak dapat merentas daerah, merentas negeri, dan hari ini kita rasakan kita juga telah bersiaran secara langsung di Facebook Live pada 10 UMS, dan ini yang telah membuatkan kita merentas segala harangan dan berjumpa secara visual pada pagi ini. Okay, jadi pada hari ini forum kita dibarisi oleh panel-panel yang cukup hebat, cukup berpengalaman dari segi kepakaran dan juga pengetahuan masing-masing lah. Jadi tanpa membuang masa, marilah saya sekali lagi untuk memperkenalkan barisan panel kita pada pagi ini yang akan mengupas tajuk perbincangan forum kita, iaitu motivational interviewing, membantu ataupun membungkam sesi. Okay, jadi yang panel pertama pada pagi ini adalah Tuan Ahmad Hafizul Hakim daripada Cawangan Penguasaan Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Kelantan lah. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan hari ini? Alhamdulillah, bersih-bersih sikit lah pagi. Bersih-bersih sikit pagi ini ya. Jadi Tuan, walaupun kita tidak dapat forum secara depan, tapi kita berforum secara maya pada hari ini, dan Tuan dipanggil sekarang berada di Kelantan ya. Ya Tuan, betul Tuan. Okey, baik, terima kasih Tuan dan ucapkan selamat datang ya. Okey, dan seterusnya panel kita yang kedua juga daripada jauh daripada utara tanah air. Kita kenalkan panel yang kedua, Tuan Rozaidi Omar. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat ya. Okey, baik Cikgu. Terima kasih kehadiran Cikgu pada hari ini ya. Semoga dapat memberikan impak yang berkesan dalam forum kita pada pagi ini. Terima kasih Cikgu. Ya, ya. Okey, baik, dan seterusnya panel kita yang ketiga, satu-satunya bunga di antara tiga kumbang pada pagi ini. Kita kenalkan yang hormati panel kita yang ketiga, Puan Andi Mariani pegawai psikologi kanan Jadi apa khabar Puan pagi ini? Alhamdulillah sihat. Saudara berita macam mana? Alhamdulillah sihat walafiat ya. Jadi Puan juga saya difahamkan berada di luar daripada Kota Kinabalu ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan. Dan seterusnya panel kita yang keempat pada pagi ini yang kita hormati Tuan Saiful Ida Muhammad Azizi. Hari ini dengan seragam penuh ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga okey, baik, dan juga panel kita yang keempat juga berada di luar Kota Kinabalu, jauh di Kelantan juga saya difahamkan Tuan ya. Ya, ya. Jadi macam mana cuaca di Kelantan pada pagi ini Tuan? Pada pagi ini cuaca okey, cuma biasanya petang-petang tu dah start hujan lah. Mungkin musim banjir menghampiri lah. Okey. Kan? Okey, baik, insyaAllah semua perkara yang baik-baik sajalah yang berlaku panjang hari inilah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita memulakan forum kita pada pagi ini sebagai mukadimah ataupun pembukaan pada forum pada pagi ini. Orang kata warm up lah pada pagi ini. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bersama dengan panel yang pertama pada pagi ini, iaitu Tuan Ahmad Hafizul Hakim Tuan. Jadi Tuan, mungkin Tuan boleh memberikan sedikitlah apa yang dimaksudkan dengan motivational interviewing dan berkaitan yang tajuk kita pada hari ini, membantu ataupun membungkam sesi. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan Moderator. Yang usaha Dr. Patricia Desatimo, pensyarah subjek PG 6043 Motivational Interviewing and Inspiration. Yang usaha Puan Pengajar Majlis Budaya, yang usaha Tuan Moderator Tuan Rasmin, yang saya muliakan rakan-rakan ahli panel dan barisan MJK Forum pada pagi ini. Saya tuan-tuan dan puan para penonton yang semulia menanti didapatkan di masing-masing pada pagi ini. Okay, for starters, MI is not a theory but it is a strategy. MI ini bukanlah satu teori pasti, tetapi ia merupakan satu kaedah ataupun satu strategi pendekatan yang boleh digunakan dalam menjana perubahan motivasi klien. MI ini diasaskan oleh William Miller, seorang profesor dalam bidang psikologi dan psikiatri dari Universiti New Mexico, dan juga bersama dengan
bila dah rolling, dia perasan bahawa PPM ini sesuai untuk digabung jalinkan bersama MI. Okay. Kemudian pada satu convention pada tahun 80-an macam tu, dia orang berjumpa bersama-sembang semua, dia kata macam you punya pendekatan sesuai dengan pendekatan I, so aku kata kita gabung jalinkan antara MI, motivation interviewing, dan juga TTM SOC, Trust Theoretical Model untuk Stages of Changes. Okay. Pada awal strategi MI ini dibangunkan, ini mula digunakan untuk merawat ketagihan alkohol pada mulanya, tuan-tuan. Kemudian ini mula dikembangkan kepada penagih-penagih dadah, untuk membangkitkan motivasi aktivitas dan juga untuk diet kesihatan. Kita panggil dia weight watcher program dan banyak lagi lah. Kemudian tuan-tuan dan puan, menurut Profesor Dr. Putri Hayati pada tahun 2015 dalam bukunya Kaunseling Motivasi dalam Penyalahgunaan Dadah menjelaskan bahawa MI ini dia menghampiri teori PCC yang diperkenalkan oleh Carl Rogers, tetapi ianya bersifat membimbing rather than non-direct approach. Kalau semua tuan-tuan boleh maklum, PCC ni kita membiarkan klien mencari hal itu sendiri. Maknanya klien bebas untuk cakap apa sahaja semasa sesi. Berbeza dengan MI ni dia bukan satu teori tuan-tuan, tapi dia satu strategi atau satu pendekatan yang mana kita membimbing klien kita. Kita bukan membiarkan, kita bukan menggunakan gaya laissez-faire ataupun kita bukan menggunakan satu gaya autocratic, tapi kita gunakan gaya di tengah-tengah guiding style. Kita membimbing dia di antara continuum yang paling keras, direktif, dan juga yang paling lembut, non-direktif. Kita menggunakan gaya di tengah-tengah sekali iaitu guiding style. Kita membawa dia, bawa klien kita untuk membincangkan supaya dia dapat satu perubahan dalam diri dia. Kita tidak memasukkan motivasi ke dalam dia, tetapi kita cuba membangkitkan motivasi yang ada dalam diri klien. Kita kena faham motivasi ni dia ada dua, satu dari ekstrinsik dari luaran dan juga intrinsik dari dalaman. Kalau kita bagi motivasi klien untuk berubah secara ekstrinsik, kita memasukkan, kita instill the motivation, kita ajar kepada dia, lama kelamaan ajaran itu akan mula luput daripada diri klien itu sendiri. Itu menyebabkan klien mula relapse ataupun kembali jatuh baliklah pada permulaan itu. Berbanding dengan motivational intrinsic ataupun motivasi dalaman, tuan-tuan. Motivasi dalaman ni dia datang daripada dalam diri dia sendiri. Apabila dia hadir daripada dalam diri sendiri, maka motivasi itu lebih kuat, lebih utuh dan lebih mapan berbanding dengan motivasi-motivasi daripada luaran. Itu yang kita cuba dapatkan dalam MI. Dan untuk maklumat tuan-tuan, antara kebaikan MI ni adalah ringkas dan cepat. Menurut dapatan kajian Project Mesh tahun 1997, 4 jam sesi counseling menggunakan pendekatan MI dapat menghasilkan satu dapatan yang sama dengan 12 jam sesi counseling menggunakan pendekatan yang lain. Ini bermakna satu sesi MI sama dengan 4 sesi counseling konvensional yang lain. So, kita dapatkan dia ringkas dan mudah. Zaman sekarang ni tuan-tuan, kita dah tak ada masalah macam psychoanalysis zaman Freud dulu, kita boleh sampai 20 sesi, 30 sesi. Itu dulu, itu pendekatannya dulu yang mana kita tak nampak lagi shortcut dia. Okay? So, dengan menggunakan MI ni tuan-tuan, kita dapat memendekkan masa daripada 12 pertemuan dalam 12 jam, kita cuma boleh buat 4 jam saja. So short and brief, ringkas dan cepat. Okay, seterusnya, terdapat beberapa prinsip dalam MI, iaitu RULE, iaitu saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya untuk menggunakan sebenarnya untuk prinsip dia. RULE, resisting, understanding, kemudian MI juga berdiri atas satu semangat atau spirit of MI yang berdiri pada 4 komponen PACE. Manusia, acceptance, compassion dan education. Seterusnya ini digabung jalin. Kita bukan kata satu sesi nombor 2, sesi nombor 3 kita buat education. Tak, tetapi PACE itu spirit tu dia bergerak serentak. Dia bergabung menjadi satu, kita namakan spirit of MI, semangat MI. Seterusnya tuan-tuan, proses MI ni adalah EFTP. Kita mulakan dengan engagement tuan-tuan.
Okey, dah Sebabnya cukup 10 benda ni minit, kita cukup 10 terapkan minit. ke Standby, dalam standby. teori-teori kita. Sebagai contoh saya sendiri, saya adalah pengamal SFPT, Solution Focus Brief Therapy. Terapi ringkas berpusatkan penyelesaian. Solution Focus Brief Therapy. Dalam SFPT tuan-tuan, saya ada beberapa teknik. Contohnya setiap pre-session, dan exceptional question, medical question, scaling ruler, apa semua tu. Tetapi tuan-tuan, saya menggunakan pendekatan secara MI, secara motivational interviewing dalam menjalankan sesi saya untuk saya meneroka masalah klien. Mungkin membina hubungan, saya meneroka masalah klien, kemudian kita memberi tumpuan pada masalah-masalah klien sebelumnya kita membangkitkan motivasi dia untuk berubah secara tidak langsung. Okay? Jadi sebabnya saya katakan, ini adalah rentas teori. Pahaman MI ini adalah satu pahaman yang rentas teori. Dia ada satu strategi, dia bukannya satu teori. Kerana apa? Kerana kalau teori-teori counseling dia tuan-tuan, dia akan ada satu dipanggil view of human nature. Cara kita melihat masalah seseorang. Cara teori itu melihat masalah. Contoh, kalau Adlerian, kita akan tengok pada superior dan juga inferior. Kalau CBT, kita akan tengok pada ABC dia. Sama ada antecedent dia, apa dia punya objective. Sebab dia tu dan kemudian apa dia punya consequences dia tu kan. ABC. So kalau REBT dia ada ABCDEF. Kalau kita tengok dalam contoh apa lagi? Psychoanalysis. Freud mengatakan bahawa perasaan tu masa lampau dia tu apabila seseorang tu dia terperangkap dalam perkembangan psikodinamik dia, itu menyebabkan seseorang tu bermasalah. Okay? Itu view of human nature setiap teori. Tetapi dalam MI dia ada satu khusus punya view of human nature. Sebab saya katakan MI bukan satu teori, tetapi MI adalah satu strategi. Okay? Bergantung kepada keberkesanan, keupayaan kaunselor itu untuk mempraktikkan MI ini, itu akan menjamin sama ada MI itu boleh membantu atau dia membungkam sesi. Membantu sama ada kita berjaya menggunakan MI untuk mencapai matlamat. Ataupun kalau kita guna MI tetapi kita kurang mahir, akan sebenarnya membungkam sesi kita, membuatkan sesi itu terkandas. Itu yang dimaksudkan dengan membantu atau membungkam sesi. Sebenarnya saya serahkan kepada Baik, terima kasih kepada Tuan Ahmad Hafizul atas penjelasan yang panjang lebar berkaitan dengan misi motivational interviewing dan juga bagaimana perkaitannya dalam konteks sama ada dia membantu ataupun membuka sesi ya. Kita tengok apa yang ditegaskan oleh Tuan Ahmad Hafizul tadi adalah MI bukanlah satu teori tapi merupakan satu strategi yang sekiranya berjaya dilakukan akan membantu sesi, dan sekiranya kurang ataupun tidak berjaya dilakukan sudah pasti akan dibatkan membuka sesi. Itulah sedikit berkaitan apa yang disampaikan oleh Tuan Ahmad Hafizul Hakim tadi berkaitan dengan sedikit konteks pengenalan dan juga berkaitannya dengan tajuk forum kita pada pagi ini. Jadi seterusnya kita beralih kepada panel yang kedua, itu Cikgu Rozaidi. Jadi Cikgu Rozaidi melihat sendirilah bagaimana motivational interviewing ini dapat membantu khususnya para remaja sekolah yang sebab cikgu sendiri berada dalam setting sekolah. Dalam menghadapi pelbagai isu di peringkat usia remaja ini, kita berfokus kepada remaja yang bersekolah lah. Kita tahu usia remaja ini merupakan mereka yang mempunyai 1001 ketidakpastian di antara keputusan ataupun tindakan yang diambil. Jadi bagaimana cikgu sendiri melihat MI ini dalam membantu ataupun mengungkap isu permasalahan dalam kalangan remaja sekolah ini? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Yang dihormati rakan panel dan hadirin sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan bercerita dari sudut pengalaman saya lah. Bagaimana MI ini memberi, awak kata membantu remaja. Sebenarnya sedar tak sedar, saya di sekolah, khususnya para remaja sekolah yang mengungkap banyak permasalahan dalam kalangan MI remaja sekolah ini. secara sedar ataupun tidak sedar. Okey, Terima kasih. kita tengok apa itu yang katakan remaja ni, Yang dihormati rakan remaja ni panel dia dan tahu dengan rakan saya Assalamualaikum dan daripada ibu bapa. Bagaimana remaja ni kita kawan. Saya akan pengalaman saya lah. Ibu bapa. Remaja ini berangan-angan. Remaja senang dipengaruhi oleh emosi. Okey. Perkara-perkara ini adalah kita nak kenal itu remaja. Macam mana MI ini nak kita
saya akan pergi macam mana MI itu di dalam diri remaja. Dalam MI ni, remaja ni untuk kita ada membentuk motivasi untuk berubah pada diri remaja itu. Itu adalah kalau kita lihat kepada key point dia, motivasi. Satu lagi memantapkan komitmen untuk berubah. MI ni dapat memantapkan perasaan diri remaja itu untuk macam tadi Tuan Ibu kata, membangkitkan, ewok perasaan dalam diri remaja itu untuk melakukan sesuatu perubahan. Satu lagi, dalam MI ini dia membuktikan bagaimana seseorang itu nak mengekalkan perubahan. Jadi, kita lihat, orang kata kesesuaian MI ini pada diri remaja. MI ini adalah dia bercakap tentang perubahan, cara yang berkesan untuk berubah. Ramai orang suka membuat keputusan yang memerlukan sesuatu perubahan di peringkat kehidupan. Ramai orang, termasuk kadang-kadang kita sendiri. Dan kita memerlukan satu suntikan, macam kita ada api kan, ada minyak yang ni, tapi kita bagi percikan api sedikit pada minyak itu, dia akan membakar. Itu yang kita ada pada diri remaja. Macam mana kita nak membakar satu motivasi dalam diri remaja ini untuk berubah yang maksudnya dalam sifat remaja itu untuk dipahami. MI ini macam Tuan Abidul kata tadi, dia macam PDC, tetapi dia banyak membimbing. Dia ada proses, dia bukan kita serap saja kepada individu untuk berubah, tetapi kita bimbing dia. Dan setiap bimbingan itu dia memerlukan persetujuan daripada klien untuk berubah. Dan inilah proses dia. Jadi MI ni amat sesuai digunakan pada remaja. Remaja ni nak dipahami kita dalam MI ni, dia ada satu empati kepada klien itu. Jadi bila kita memberi empati yang baik kepada klien itu remaja, maka dengan automatik remaja itu akan rasa dipahami. Perasaan dipahami itulah yang penting sebenarnya. Satu, dia bila MI ini, saya bagi pendapat saya dalam setting saya, MI ini adalah satu yang match, dia sepadan dengan diri remaja itu sendiri. Dalam MI juga dia ada satu ciri umum, membimbing daripada mengarah. Itu ciri MI. Remaja tidak suka diarah. Engkau mesti buat ini, engkau mesti buat ini. Tak. Kita kena beri awak sepatutnya buat yang ini. Awak macam mana kalau jika awak buat yang ini? Kita bagi berbincang dengan bagaimana jika adakah awak setuju. Itu kita macam tadi kita tak mengarah dan kita tak bagi lepas kita dengar guide. Kemudian kita mengikut rentak tanpa konfront. Remaja tak suka dikonfront. Kita konfront remaja, masa dia akan konfront kita balik. Jadi kita ikut rentak dia, tetapi kita tak lepas. Kita tarik pelan-pelan. Mendengar daripada memberitahu. Kita dengar dia.
diri dan fikiran remaja itu, anak-anak murid saya. Kadang-kadang kita nak lihat, kita macam state of state ada 5 tadi ni. Itu yang kita kena buat satu peringkat agar remaja itu akan stay berubah dalam proses maintenance. Okey, dalam proses perubahan ini, apa yang penting remaja ini kita lah sebagai guru, kita kena menjelami perasaan. Bukan kita membuat penghakiman. Kita hakim dia. Awak macam ni, awak salah, awak macam ni. Tapi kita tak melihat apa yang kita lakukan. Jadi bagi pendapat saya sebagai teknik, sebagai seorang guru, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengenali remaja itu. Kita nak tahu diri remaja, kita jangan hakim dia. Kadang-kadang kita tidak tahu masalah disiplin yang dia hadapi itu, apa dia punca dia, apa dia yang isu dia yang sebenarnya. Dalam MI ini, mencari isu yang sebenar dalam diri remaja itu, kita nak adalah satu proses yang orang kata amat penting. Kita mula dengan satu engagement, bermakna kita membina rapport, kemudian fokus pada isu dia, kemudian kita bangkitkan perasaan, dan seterusnya kita membuat planning kepada perancangan bagaimana dia nak berubah dan bagaimana dia nak stay dalam perubahan. Itu saja saya nak kupaskan sikit buat sementara ini bagaimana padannya MI ini dengan remaja bila kita nak menyelesaikan isu remaja. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Rozaidi atas jawapan yang begitu cantik yang diberikannya. Kita tengok bagaimana kelembutan seorang cikgu itu dalam mengaplikasikan MI kepada dia punya pelajar-pelajar dia, bagaimana dia membimbing yang dikatakan tadi bukan mengarah, dan bagaimana cikgu berempati dengan pelajar-pelajar di sekolah. Sebab kita tahu remaja merupakan orang yang begitu bersemangat tapi sekiranya dibimbing dengan baik, sudah pasti akan memberikan satu kesan yang lebih positif kepada mungkin perubahan ataupun apa isu permasalahan yang dihadapi oleh remaja itu. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua, Cikgu Rozaidi. Seterusnya kita melihat bahawa MI ini juga merupakan satu mungkin boleh dikatakan sebagai satu part di dalam psikologi counselling lah. Jadi mungkin kita boleh beralih kepada orang yang berpengalaman dalam bidang psikologi counselling ini. Pada panel kita yang ketiga, iaitu Puan Andy. Mungkin Puan Andy sendirilah penggunaan MI di dalam psikologi counselling. Puan Andy merupakan pegawai psikologi yang sudah berpengalaman. Jadi mungkin apa komen Puan Andy sendirilah mengenai penggunaan motivational interviewing ini, adakah dia dilihat sesungguhnya membantu ataupun bagaimana keadaan yang sebenarnya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Muhammad Rasmin. Yang saya hormati barisan panel, Cikgu Zaidi, Tuan Hafizul, Tuan Saiful, dan seterusnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Okey, saya kira bila bercakap mengenai motivational interviewing, ini merupakan antara topik yang julung kali kita bincangkan. Dan baiklah, jika ditanya mengenai bagaimana penggunaan motivational interviewing ni, ataupun kita panggil sebagai MI strategi MI di dalam psikologi counselling. Okey, sebelum itu saya yakin dan percaya ramai lagi di kalangan pengamal psikologi counselling itu sendiri ataupun kaunselor masih tidak tidak memahami secara mendalam ataupun tidak kenal lagi apa itu strategi MI di dalam perhubungan menolong. Maksudnya masih ramai lagi yang tidak menggunakan strategi MI ini di dalam perhubungan menolong iaitu counselling itu sendiri. Dan bila saya bercakap mengenai perhubungan menolong ini dengan menggunakan MI, ia tidak diambil kira di dalam setting AADK. Sebab bila disebut setting AADK ini, mereka ini telah lama menggunakan strategi MI ini sendiri di dalam rawatan dan pemulihan. Jadi bila saya bercakap mengenai MI ini, MI ini sebenarnya boleh diaplikasikan di dalam pelbagai setting. Maknanya MI ini sangat membantu di dalam pelbagai setting
sebenarnya apa kemahiran-kemahiran yang ada di dalam MI ini sebenarnya telah lama digunakan di dalam sesi kaunseling itu sendiri. Okey, pada awalnya tadi panel pertama iaitu Tuan Hafizul ada menyentuh berkaitan dengan kemahiran, iaitu kemahiran OARS. Itu apa itu O? O itu adalah open question ataupun soalan menggunakan soalan terbuka. Kemudian A adalah affirmation ataupun peneguhan. Dan seterusnya R itu adalah reflection. Membuat refleksi, dan yang S itu adalah summarizing ataupun kita membuat rumusan lah. Dan keempat-empat ini adalah kemahiran utama yang ada di dalam MI, dan kemahiran ini juga telah digunakan ataupun maknanya kaunselor telah menggunakan kemahiran ini di dalam sesi kaunseling itu sendiri. Jadi dia tidak ada persamaan, maknanya MI ini sebenarnya boleh digunakan di dalam sesi kaunseling itu sendiri. Okay? Dan saya ingin beri contoh lah berkaitan empat kemahiran ini, iaitu OARS. Okay? Contohnya adalah open question ataupun soalan terbuka. Di mana di dalam sesi kaunseling, tidak kira lah individu ataupun kelompok, biasanya kita akan mulakan, kaunselor akan mulakan dengan soalan terbuka. Okay? Tentunya boleh kongsikan latar belakang anda, okay, apa yang anda ingin kongsikan dan sebagainya. Okay? Jadi bila soalan terbuka ini dikemukakan, ini telah memberi banyak ruang kepada klien untuk memberikan maklum balas, dan menggalakkan klien itu bercerita sendiri tentang isu apa yang mereka hadapi. Okay. Dan apa yang penting, klien berkongsi penceritaan ini tanpa rasa tertekan dan mengikut versi yang mereka kehendaki. Maknanya kita kaunselor ini memberi peluang kepada klien meluahkan apa isu-isu yang dia rasai di dalam dirinya. Itu hanya kita menggunakan satu kemahiran lah, kemahiran soalan terbuka, dan kita telah membuka banyak ruang kepada klien untuk berkongsi. Okey, seterusnya saya menyentuh pula kemahiran yang kedua, iaitu affirmation ataupun kemahiran peneguhan, yang mana teknik ini untuk mengenal ataupun mengakui apa yang baik di dalam diri klien. Okay? Maksudnya kita kaunselor memberi pujian ataupun penghargaan yang diberikan kepada klien bagi menyokong dan mendorong klien ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang lebih positif, dan ianya sebagai satu peneguhan untuk menghargai usaha klien untuk melakukan perubahan. Okay? Dan peneguhan ini memberikan beberapa fungsi positif lah di dalam perhubungan menolong. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebabnya seseorang ini cenderung untuk menghabiskan masa dengan individu yang mereka percayai, individu yang sentiasa mendengar dan bersifat terbuka. Jadi untuk melancarkan proses rawatan, proses menolong, tindakan-tindakan dengan memberi peneguhan ini digunakan bagi meningkatkan keyakinan ataupun keupayaan klien untuk berubah. Contoh yang paling mudah lah, contoh paling mudah saya berikan, klien datang untuk hire di sesi, dan bila dia hadir, sebagai seorang kaunselor, cakaplah kan, cakap, terima kasih dia datang awal pada hari ini, saya amat hargai. So, bila mendengar ayat ini, bagi sesetengah orang, itu ayat biasa. Tetapi bagi klien, kehadirannya untuk sesi ini sahaja pun dihargai oleh kaunselor. Itu menjadi satu peneguhan. Jadi tidak mustahil pada akan datang, dia akan datang lagi dengan semangatlah, datang lebih awal dan sebagainya. Okey, seterusnya saya menyentuh pula kemahiran memberi refleksi. Okey, maksudnya kaunselor reflect apa yang disampaikan oleh klien. Refleksi yang baik ini hasil daripada kemahiran mendengar yang efektif, sama ada melalui verbal ataupun non-verbal, seperti kontak mata, ekspresi muka, yang ditunjukkan di dalam proses sesi kaunseling itu sendiri. Dan ini, kemahiran refleksi ini menunjukkan tahap pemahaman kaunselor itu terhadap apa yang klien kongsikan. Okey, dan kemahiran yang keempat itu, kemahiran summarizing ataupun kemahiran memberi rumusan. Dan pada dasarnya adalah refleksi yang mengumpulkan beberapa perkara yang dinyatakan oleh klien di dalam sesi lah. Dan rumusan ini, kemahiran rumusan yang kaunselor buat ini dapat membantu klien untuk merenung kembali berbagai pengalaman
dalaman yang mereka telah kongsikan. Klien yang tidak hanya mendengar apa yang mereka telah nyatakan, tetapi juga merupakan satu cerminan konsuler terhadap perkara yang mereka kongsikan. Klien akan mendengar semula bahan apa yang mereka nyatakan kan, dalam bentuk ringkasan lah. Secara umumnya, kaunselor akan membuat kesimpulan berkaitan hasil perbincangan. Dan ini mencetuskan motivasi untuk berubah di dalam diri klien. Dan semasa membuat kenyataan kesimpulan ini, kaunselor boleh mencungkil sumber-sumber motivasi yang ada di dalam penceritaan klien yang boleh meningkatkan lagi keyakinan diri. Sebab pada awal lagi, panel 1, panel 2 pun ada menyentuh berkaitan dengan motivasi dalaman. Dan di dalam inilah, menggunakan 4 kemahiran inilah, kaunselor mencungkil motivasi-motivasi yang ada dalam diri klien, motivasi dalaman, di mana untuk kata orang untuk dijadikan sebagai potensi mereka ke arah perubahan yang lebih positif. Saya kira itu saja buat buka kali ini, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih ucapkan kepada panel kita yang ketiga, Puan Indi Mariani, atas jawapan yang tuntas walaupun ringkas dan kita rasa padat dapat melihat bagaimana kemahiran kaunseling yang diaplikasikan bersama dengan strategi motivational interviewing ini agar dia boleh membantu dalam asas satu sesi kaunseling yang dijalankan. Jadi terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Puan Indi Mariani. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita mewar-warkan kita sekarang ini sedang berada dalam forum motivational interviewing membantu ataupun membuka sesi, dan kita bersiaran secara langsung melalui Facebook Live pada 10 UMS. Jadi pada mereka yang menyaksikan kita di Facebook, harap terus bersama kita sehinggalah ke penghujung forum kita nanti Jadi seterusnya kita beralih pula kepada panel kita yang keempat yang saya rasa dan saya yakin sudah bersedia daripada tadi, iaitu Tuan Saiful Idham Muhammad Azizi. Tuan untuk kita melihat dari segi pegawai polis Tuan ni sebagai seorang pegawai polis dan berhadapan dengan pelbagai alasan mungkin kerana dan karakter serta lakonan dan juga pemikiran daripada pesalah-pesalah ataupun apa yang pernah kita ada ini. Jadi justru itu bagaimana Tuan melihat MI ini menjadi satu pendekatan dalam berhadapan dengan pemikiran ataupun situasi yang seperti ini di dalam melaksanakan tugasan Tuan. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator dan juga ahli panel yang lain serta rakan-rakan yang menyaksikan forum kita pada pagi ini melalui Facebook Live pada 10 UMS. Jadi apabila kita bercakap tentang MI dan juga pengisian yang perlu kita buatlah pada seseorang Jadi dan benda ini apabila kita merujuk kepada pattern ataupun corak pemikiran seseorang itu, saya sebenarnya berasa amat yakinlah bahawa tindakan seseorang itu berdasarkan bagaimana cara ia berfikir. Jadi tindakan seseorang itu pastinya ada kaitan dengan kognitif dirinya sendirilah. Jadi apabila kita nak tengok satu pattern ataupun corak bagaimana seseorang penagih itu ataupun penjenayah itu berfikir, sebenarnya terdapat 10 tanda yang boleh kita lihatlah pada seseorang penagih ataupun penjenayah. Jadi tanda yang pertama yang ingin saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini adalah dia ni mempunyai pemikiran yang sempit. Bermaksud individu ini tidak mempunyai sifat yang terbuka, tidak bersifat menerima, dan dia tidak mempunyai pendedahan terhadap sesuatu perkara dan lebih menyalahkan orang lain daripada dia melihat diri dia sendiri. Yang keduanya adalah dia sentiasa melihat dirinya sebagai mangsa keadaan. Dia akan kerap menyalahkan orang lain daripada melihat pada diri dia sendirilah. Dan tanda yang ketiga iaitu dia melihat diri dia itu sebagai seorang yang sempurna, bagus, tidak melakukan apa-apa kesilapan lah. Kalau dalam konteks kita sekarang, bahasa yang
biasa kita gunakan, kita melihat diri kita tu sebagai seorang yang suci lah kan. Dan biasanya individu ini dia sebenarnya gagal. Dia gagal untuk melihat tindakan dia ini yang bersifat merosakkan atau membinasakan. Yang keempat, tuan-tuan dan puan adalah kalau kita lihat mereka yang mempunyai minda, penjenayah ataupun penagih ini, dia kurang untuk berusaha. Jadi kurang untuk berusaha, dia tidak akan membuat sesuatu benda yang dia rasa dia tidak suka ataupun dia tidak minat. Dan yang kelima, berkait dengan poin saya yang keempat itu, dia akan jadi kurang minat terhadap perkara-perkara yang mempunyai tanggungjawab, di mana mereka sentiasa mengharapkan orang lain untuk bertindak dahulu, dan setiap keputusan yang dibuat adalah berdasarkan andaian dan bukannya fakta lah. Itu cara yang dapat kita lihat lah kalau seorang penjenayah ataupun penagih ini berfikir. Dan yang keenam, kalau kita lihat, ini saya rasa pun kita boleh nampak lah perkara ini, dia kurang untuk menghargai masa. Kalau dia bekerja, dia akan datang lewat. Kalau dia janji untuk berjumpa pada sekian masa pun dia tidak akan tepati janji. Dan cara yang ketujuh adalah dia sentiasa berada di dalam keadaan takut kepada sesuatu ketakutan. Contoh yang saya boleh bagikan di sini adalah dia selalu berasa takut pada benda yang tidak rasional, tetapi dia tidak mahu mengakuinya. Sebagai contoh, dia sebenarnya takut nak kena tangkap ataupun dia takut dipukul, tetapi dia tak nak mengaku. Maksudnya dia tidak mahu menunjukkan bahawa dirinya adalah takut untuk ditangkap ataupun takut untuk dipukul. Dan pattern pemikiran yang ke-8 adalah individu ini mereka tidak mempunyai hala tuju. Biasanya kalau kita tengok penagih ini kan, dalam konteks penagih, mereka tidak ada matlamat hidup ataupun matlamat hidup mereka itu tidak jelas. Jadi mereka ni terpaksa mengawal setiap keadaan yang berlaku di sekelilingnya tanpa dia mengetahui arah mana yang perlu dituju oleh seseorang itu. Dan cara pemikiran mereka yang ke-9 adalah dia akan merasa bahawa diri dia tu ada satu sifat unik lah. Unik tu maksudnya dia akan merasa dirinya adalah berbeza daripada orang lain. Dia sentiasa akan bersikap super optimis untuk menutup segala ketakutan kepada kegagalan. Dan pattern ke-10 yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada pagi ini adalah bahawa dia seseorang itu akan merasakan bahawa semua benda perlu dimiliki. Dia perlu ada duit, dia perlu ada dia perlu ada pangkat, dia perlu ada kedudukan, dia perlu ada segala-galanya yang dia perlu dalam kehidupan ini untuk orang kata untuk orang melihat diri dia. Dan kebiasaannya mereka ini tidak bertanggungjawab lah dengan apa yang mereka miliki. Maksudnya kalau kata dia ada keluarga, tetapi dia tidak bertanggungjawab kepada keluarga dia. Dia ada kerja, tapi dia tidak bertanggungjawab kepada kerja dia. Dan dalam fikirannya, penjenayah itu mesti menjadi orang yang nombor satu. Dia takkan menghiraukan apa-apa keadaan yang tidak akan dapat ditoleransi lah. Jadi kita akan dapat melihat walaupun benda ni dia masih kecil kan, dia belum dewasa macam adik panel kita yang kedua kongsikan tadi, bermula daripada sejak zaman remaja kita boleh lihat. Jadi sekiranya orang lain tidak mengikut peraturan, dia sama sekali juga tidak akan bersama dengan orang yang bersama dengan orang yang bersama dengan dia lah. Maksudnya saya katakan di sini, kalau contohnya kalau saya kata A, moderator kata B, saya tidak akan ikut bagaimana yang moderator kata. Saya akan ikut cara saya. Dan sekiranya dia tidak diiktiraf sebagai
paling kotai. Dia ni paling orang kata paling ganas lah, ataupun penjenayah yang berbahaya. Mungkin dia ni tidak akan diberi tugas yang biasa-biasa. Biasanya kita akan jadikan dia sebagai seorang ketua di dalam tu supaya dia ada rasa tanggungjawab, dia ada rasa tanggungjawab kepada kerja dia dan juga anak-anak buah dia yang duduk sekali dalam sel dia. Jadi saya rasa itu saja untuk sesi kali ini yang saya boleh kongsikan tentang 10 perkara bagaimana seseorang penjenayah itu ataupun penagih itu berfikir supaya kita dalam sesi MI ini kita dapat orang kata menggunakan MI, bagaimana kita nak ubah minda-minda ini dengan terlebih dahulu kita mengenal pasti corak ataupun pattern pemikiran mereka. Saya rasa itu saja untuk kali ini, Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Okay, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Saiful Ilham atas jawapan yang diberikan. Siapa sangka seorang inspektor polis juga boleh mengaplikasikan MI di dalam tugasan yang diberikan. Mungkin selama ini kita hanya berfokus kepada MI ini pada kaunseling. Tapi hari ini bagaimana Tuan Saiful telah kongsikan 10 tanda bagaimana untuk membaca pemikiran bersalah ataupun penyakit dadah. Kita mengetahuinya, kita boleh aplikasikan 10 perkara ini dalam membantu klien tersebut. Jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Saiful atas jawapan yang diberikan tadi. Jadi itulah telah tamat sesi kita round yang pertama untuk korang pada pagi ini dalam membicarakan dan mengupas berkaitan dengan motivational interviewing, membantu ataupun membungkam sesi. Jadi untuk pusingan yang kedua ini kita akan mengambil konteks ladies first lah. Kita utamakan kepada ladies first panel kita, iaitu Puan Andy Mariani sekali lagi bagaimana kita memberi peluang dan ruang kepada panel kita yang ketiga untuk menjawab persoalan yang seterusnya. Jadi di dalam melaksanakan aplikasi strategi motivational interviewing ini, apakah yang dilihat sebagai kebaikan strategi MI itu sendiri, terutama sekali untuk mencapai kesepakatan di antara kaunselor dan juga klien. Jadi bagi memastikan sesi itu boleh membantu dan tidak membungkam sesi. Jadi silakan boleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara moderator. Ketemu lagi kita di pusingan yang kedua ya. Okey, tuan-tuan dan puan, sebelum saya menyentuh berkaitan dengan kebaikan, sebenarnya saya suka kaitkan dengan pengalaman saya semasa di tempat kerja. Sebagai seorang pegawai psikologi, untuk makluman tuan-tuan dan puan, sebelum ini saya pernah berkhidmat dan bertugas di PDRM dan salah satu bidang pegawai psikologi ini adalah menjalankan sesi kaunseling lah. Dan sepanjang saya bertugas dan saya telah berjumpa dengan pelbagai isu. Dan apa yang menariknya bila dilihat aplikasi MI ini sendiri, sebenarnya MI ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai isu. Maknanya isu yang saya jumpa tu, bila saya lihat semula melalui pengamatan saya berpendapat MI ini boleh digunakan dan juga boleh dan memudahkan sendiri proses perhubungan menolong itu sendirilah. Sebab apa saya cakap macam itu? Seperti mana yang rakan panel pada awalnya kongsikan tadi, MI ini salah satunya adalah melihat kepada ambivalence, ataupun melihat kepada kekaburan lah, kan, kalau dalam bahasa Melayu, kekaburan yang ada di dalam diri klien itu sendiri. Di mana ambivalence inilah yang menyebabkan klien itu terbantut ataupun tidak melakukan perubahan yang lebih positif. Maknanya dia berada di dalam situ lagi lah. Dan moderator pun pada awalnya tadi ada menyentuh bahawa MI ini melihat kepada tahap motivasi, berdasarkan tahap motivasi seseorang individu itulah. Jadi di dalam sesi apa yang bagusnya, kita akan lihat apa ambivalence yang ada di dalam diri klien. Dan selain itu kita lihat juga apa perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang menunjukkan klien ini ingin berubah. Ayat-ayat inilah
dan kita gunakan nanti untuk membangkitkan motivasi-motivasi yang ada di dalam diri klien. Tetapi di dalam pada itu jangan lupakanlah bahawa terdapat juga perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat ataupun tingkah laku yang menunjukkan klien mengapa klien itu tidak ingin berubah. Jadi dua atau tiga perkara ini tidak boleh diabaikan. Perubahan-perubahan tingkah laku ataupun ayat-ayat yang menunjukkan klien ingin berubah, dan seterusnya perkara-perkara yang menunjukkan klien tidak ingin berubah di atas sebab-sebab tertentu. Yang ini kita kena lihatlah. Dan bila bercakap mengenai ambivalence ini ataupun kekaburan, kan, setiap ambivalence ini seringkali berlaku dalam kehidupan seharian. Maknanya setiap individu boleh mengalami ambivalence itu sendiri. Contoh yang paling mudah yang saya berikan adalah contoh dalam membuat keputusan. Lebih-lebih lagi jika melibatkan keputusan yang besar. Kalau menyentuh kalau bercakap dari sudut agama, saya pasti setiap agama ada ajaran tersendirinya. Dan kalau melihat pada contohnya agama Islam lah, kita ada solat istikharah untuk mencari petunjuk. Tetapi pada hari ini saya bercakap dalam konteks psikologi counseling itu sendiri. Bagaimana MI ini boleh diaplikasikan dan membantu memudahkan perjalanan sesi itu sendiri. Dan panel pertama tadi pun sudah memberitahu bahawa pengaplikasian MI ini, 4 jam MI ini bersamaan dengan 12 jam menggunakan pendekatan yang lain lah. Okey, dan bila bercakap menyentuh berkaitan dengan pengalaman saya untuk berjumpa dalam berbagai jenis isu, dan saya lihat MI ini sememangnya boleh diaplikasikan. Contoh paling mudah yang pada awal yang pertama tadi saya ada menyentuh berkaitan dengan kemahiran OARS. Di mana 4 kemahiran utama ini telah menjadi satu orang watak utama lah, watak utama di dalam proses menolong itu sendiri. Di mana 4 soalan terbuka, peneguhan, refleksi dan rumusan dan setiap individu juga, selain itu setiap individu juga kita seringkali cakap setiap individu mempunyai motivasi dalaman. Ada individu kata orang ada individu tidak perlu, kata orang dia boleh memotivasikan diri sendiri. Tetapi ada individu ini dia perlukan orang lain untuk menyuntik ataupun untuk menjuntik motivasi dalaman tersebut supaya dia dapat berkembang dan melakukan perkara positif. Dan saya berikan contoh yang mudah lah, yang mungkin hampir semua orang hadapi, lebih-lebih lagi di kala pandemik COVID-19 ini yang melanda, iaitu contoh paling mudah adalah masalah kewangan. Dan bila menyentuh isu ini, ada klien dia tahu akan situasi hidupnya, maknanya dia ada masalah kewangan, tetapi dia tidak tahu apa tindakan wajar yang dia ambil, apa perlu dia buat untuk mengatasi situasi sedemikian. Jadi secara ringkasnya, bila dalam sesi counseling, secara ringkasnya lah saya beri overview sahaja. Itu bila dalam sesi counseling, bila ada klien masalah kewangan, pertama sekali buat profiling, lihat bagaimana aliran tunai klien, perjalanan keluar masuk dan sebagainya. Kenal pasti di dalam aliran itu apa kehendak, apa keperluan klien, dan berlakulah proses perbincangan bersama klien. Dan setelah itu klien akan putuskan apa tindakan yang dia akan ambil, dan seterusnya lah planning yang dia telah tetapkan. Tapi bila secara overview ni nampak macam pegawai kewangan kan, tetapi sebenarnya dilakukan secara profesional lah. Dan untuk memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan, saya berikan contoh bagaimana pendekatan MI ini dapat digunakan dalam isu keuangan. Dan secara ringkasnya, di dalam MI ini ada 4 proses, iaitu proses pertama engaging, kemudian focusing, seterusnya evoking, dan yang terakhir adalah planning. Jadi saya akan kaitkan masalah kewangan ini di dalam 4 proses ini. Okey, proses pertama engaging, iaitu bina hubungan. Kenal dulu siapa klien, bagaimana latar belakangnya dan sebagainya. Bagi tujuan untuk memberi keselesaan kepada klien. Bila kita kaunselor
apa sebenarnya masalah yang klien hadapi. Okay? Dan disitulah kita akan lihat apa ambivalence klien, apa ayat-ayat perubahan klien dan sebagainya. Dan seterusnya, proses ketiga adalah evoking. Evoking adalah bangkitkan niat-niat perubahan yang ada dalam diri klien. Macam mana kita nak tahu apa niat perubahan klien? Melalui percakapan. Sepanjang proses menolong itu, kita akan lihat apa sebenarnya ayat-ayat yang melihat pada yang menjurus kepada perubahan-perubahan yang klien ingin nyatakan. Dan proses yang terakhir adalah proses planning. Apa tindakan yang perlu diambil untuk atasi isu yang klien hadapi. Contoh, mungkin klien akan cakap, saya ada masalah kewangan, saya rasa saya ingin berniaga dan sebagainya. Jadi sebagai seorang kaunselor tidak boleh lah. Okey, boleh teruskan berniaga. So, kita tengok dulu berniaga yang macam mana, dengan cara yang bagaimana dan sebagainya. Kita tengok. Dan di dalam proses ini boleh menggunakan kaedah SMART, SMART, ataupun specific, measurable, attainable, realistic, setting, ataupun kaedah symmetry. Itu kaedah-kaedah bagaimana supaya planning ataupun perancangan yang dibuat itu adalah boleh dicapai. Dan di dalam 4 proses ini, kita keempat-empat ini menggunakan kemahiran OARS. Jadi kemahiran utama inilah yang dapat membantu mencungkit. Sebab itu saya rasakan pada pendapat saya sendiri, MI ini memang memudahkan di dalam sesi. Sebab apa saya cakap memudahkan? Sebab 4 kemahiran utama ini digunakan setiap hari. Cuma saja kita tidak sedar. Contoh di tempat kerja, staff buat program motivasi santai dan sebagainya. Okey, bos beri pujian. Okey, kita bos, okey, saya suka program tersebut, banyak memberi manfaat. Hati pun berbunga-bunga. Ataupun rakan sekerja puji, okey, saya suka pakaian anda cantik, hati berbunga-bunga. Jadi esok saya nak berpakaian cantik lagi dan sebagainya. Jadi dia ada motivasi, dia terbangkit, dia ada motivasi dalaman. So ayat-ayat sebegini nampak simple, tetapi sebenarnya dia memberi kesan di dalam diri klien. Kemahiran ini sangat memberi kesan di dalam diri klien, dan disebabkan itulah, disebabkan faktor-faktor inilah, saya merasakan, saya berpendapat bahawa penggunaan strategi MI ini sangat membantu di dalam sesi kaunseling itu sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Okay, terima kasih kepada panel yang ketiga. Kita tengok jelas dan juga tuntas motivational interviewing ini memang sangat memudahkan, dan juga strategi ini sangat dekat dengan klien. Dan juga ditegaskan oleh ahli panel tadi, dalam kehidupan seharian kita pun sebenarnya kita akan menggunakan kemahiran ataupun teknik-teknik motivational interviewing berdasarkan apa yang kita lakukan di sepanjang di harian kita. Jadi itu jawapan yang diberikan oleh panel ketiga, dan kita ucapkan ribuan terima kasih. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan membuat libat urus. Kita akan membuat libat urus kepada rakan-rakan ataupun audiens yang berada di live chat Facebook kita yang bersiaran secara langsung. Jadi kita serahkan kepada MC untuk melihat adakah persoalan ataupun sebarang komen daripada rakan-rakan di live chat Facebook pada. Silakan Puan Usi Majlis. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Ya, kita ada satu soalan di sini ya Tuan Moderator. Ada penonton kita bertanya soalan melalui Facebook UMS pada 10 ya. Soalan ini daripada Zubaida Aisyah. Okey, dan soalannya berbunyi begini ya Tuan Moderator. Saya ada kenalan yang terlibat dengan dadah. Saya tanya, kenapa tidak ingin berubah? Dia jawab, dia tidak ingin berubah. Dia jawab, dia tidak pasti perubahan yang macam mana hendak dilakukan, dan dia takut risiko kepada perubahan. Mungkin panel boleh berikan tips atau cara untuk saya bantu kawan saya ini. Okey, adakah jelas soalan ini Tuan Moderator? Okey, baik. Terima kasih. Sangat jelas fungsi majlis. Jadi kita buka ruang dulu. Mungkin berkaitan dengan penagih dadah ini, kita terus kepada ahli panel kita yang pertama lah saya rasa Tuan Dapat Hafizul Hakim dengan persoalan yang dikemukakan daripada rakan-rakan ataupun daripada penonton yang berada di live chat Facebook pada 10. Dia mengatakan bahawa dia ada seorang rakan yang terlibat dengan penagihan, dan apabila dia bertanya kepada rakan
rakan itu kenapa tidak mahu berubah, dan rakan itu menjawab dia tidak pasti perubahan yang macam mana yang hendak dia buat, dan dia takut risiko perubahan itu nanti akan memberikan impak yang tidak baik kepada diri dia. Jadi mungkin dari segi motivational interviewing inilah ataupun pendekatan yang dijalankan oleh ADK sendiri, Puan panel boleh berikan tips kepada Puan yang bertanya tadi, Puan saya ingat Puan Zubaidah yang bertanya soal ini, apakah tips ataupun pendekatan yang boleh dilakukan dia untuk membantu mungkin mencetuskan motivasi kepada kawan dia untuk melakukan perubahan. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan Moderator dan terima kasih kepada Puan Zubaidah atas soalan sebentar tadi itu. Menarik, soalan itu menarik sebabnya dibolehkan Ladies and gentlemen, would you believe me if I would tell you that there is a three-legged chicken which can run faster than a Ferrari? Of course you will not. Why? Simple, because it is a big fat lie. Sama macam pendekatan hosting atau perempuan, there is no one size fit all or technique which can handle everyone's needs. MI adalah salah satu daripada berbagai kaedah dalam hubungan yang menurut. MI bukanlah jawapan bagi segala persoalan atau strategi terbaik bagi merungkai permasalahan seseorang klien. Namun begitu, MI merupakan salah satu dari beribu-ribu teknik yang ada. Dr. Jamaluddin dalam buku Modul Kaunseling Penyalahgunaan Dadah, dia mengatakan bahawa ada banyak kaedah yang boleh digunakan untuk merawat peragi dadah ni. Dan kalau MI ni satu yang bagus dan berkesan, saya yakin pasti masalah penagihan dadah dalam negara kita pasti akan selesai dengan memberi perubahan pada penggunaan MI semata-mata. Namun begitu, kita kena ingat, there is no one size fits all. Hadirin yang dihormati, dalam konteks MI, kita kena faham connection before correction. Kita ada satu hubungan, kita kena membina hubungan antara kita kaunselor bersama klien. Kita kena membina hubungan sebelum kita membetulkan dia. Adakah tuan-tuan selesa kalau seseorang yang kita kenal tiba-tiba datang, dia setiap hari datang nak membetulkan kesalahan kita. Dia kata, kau salah, kau tulis tak dadah, kau kena buat tak dadah, kau kena buat benda ni, kau kena buat benda ni. Kita akan rasa rimas, betul? Sebab itu saya katakan, ini benda-benda yang kita membetulkan kesalahan orang tu, kita namakan dia sebagai writing reflex. Kita cuba membetulkan kesalahan dia. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang tu daripada instead of dia rasa untuk berfungsi, menyebabkan seseorang tu tertutup. Dia rasa macam satu ancaman. Bukan nasihat tu, bukan satu bimbingan, tetapi satu ancaman. Kerana itulah kita kena faham connection before correction. Tanpa tawatan hati, tuan-tuan dan puan-puan, sukar untuk kita mengubah seseorang. Kerana itulah dalam MI kita menyarankan kita menggunakan spirit of MI itu diasimilasikan ke dalam sesi. Yang mana kita ada partnership, kita ada acceptance, kita ada compassion dan juga kita ada evocation. Ada keempat-empat spirit of MI di tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita boleh mendekati, kita boleh memenangi hati klien. Secara tidak langsung, dia akan merangsang motivasi dia untuk berubah. Kalau ikut pada teori pengetahuan ni, conservation of resources, teori is the stress theory yang menyatakan tentang motivation. Setiap orang, kita ada satu sumber motivasi dalam diri. Hawthorne mengatakan dalam conservation of resources theory, setiap manusia ada boleh tengok di kekuatan dalam diri. kalau Ini cumanya bergantung pada bagaimana kau sedang membangkitkan perubahan. Cuma mencetuskan motivasi dalam diri itu. Cuma membakar semangat. Cik Nurul tadi seperti itu, bagaimana untuk membakar balik semangat-semangat dalam diri itu untuk melakukan perubahan. Menurut Dr. Awad Idris dalam Manusia dan Teknologi, tuan-tuan dan puan, dan juga catatan sedang berlangsung dalam penata psikologi, yang kedua. motivasi ni dia boleh hadir dalam dua sumber. Masih MI. Awal sesi sebentar tadi, motivasi ni ada dua. Sama ada motivasi dalaman dan Betul. juga motivasi Menjawab luar. soalan daripada audiens. Ini motivasi dalaman yang biasanya akan menyebabkan klien tu Kalau lebih sukar pandangan FB tak boleh. pada ramai tadi 10 orang je. Penagihan dadah ni dia Dalam Google ni ada tadi 21. dalam permasalahan itu adalah kerana 3F. Okay? Fun, function and forget. Ada orang menggunakan dadah kerana untuk Semua sekali kali sibuk semata-mata untuk perolongan. Ada orang yang menggunakan dadah Okey, untuk thank you. pekerjaan. Okay. Bagi contoh, bawa lori, jalan jauh, trip, kerja-kerja susah, kerja berat, semua tu. Dan juga forget. Okay? Apabila seseorang menggunakan dadah, dia berhenti, dia akan ada mengalami satu withdrawal symptom ataupun gejala penarikan. Okay? Sakitnya tu hanya mereka saja yang faham, hanya mereka saja yang tahu. Jadi untuk melupakan kesakitan mereka, mereka terpaksa menggunakan dadah. Untuk melupakan dia punya susahnya kehidupan dia, dia sosial ekonomi dia, tuan-tuan, mereka terpaksa menggunakan dadah. So kita kena faham
terima kasih diucapkan kepada panel kita pertama. Semoga jawapan yang diberikan itu sampai kepada Puan Zubaidah yang bertanya soalan tadi lah. Jadi seterusnya kita persilakan lagi sekali lagi MC mungkin soalan yang terakhir sebab kita dengan masa, jadi soalan terakhir daripada audiens ataupun penonton daripada live chat ataupun daripada Google Meet. Silakan pengurusi majlis. Okey, ada satu soalan lagi daripada kita punya penonton. Okey, soalan dia berbunyi begini ya, moderator, saya terus saja sebab masa sudah sangat mencemburui kita. Okey, cabaran limitasi yang dihadapi oleh kaunselor-kaunselor di sekolah dalam melaksanakan MI agar dapat membantu sesi bersama pelajar. Saya ulangi, cabaran limitasi yang dihadapi oleh kaunselor-kaunselor di sekolah dalam melaksanakan MI agar dapat membantu sesi bersama pelajar. Okey, silakan moderator. Ya, terima kasih kepada pengurusi majlis dan saya teruskan soalan ini kepada Cikgu Rozaidi lah sebab banyak bertanya ini bertanya mengenai kaunselor di sekolah. Mungkin Cikgu Rozaidi lagi dekat dengan sekolah ya. Silakan Cikgu Rozaidi. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Saya nak sentuh sedikit saja secara view saja sebab masa mencuri kita. Yang pertama, limitasi ni di mana-mana pun ada limitasi. Maksudnya ada limitasi. Tapi bagi saya dalam proses MI ini, limitasi dia sikit saja dalam konsep setting sekolah lah. Sebab di sekolah ni kalau kata dalam apa hal pun pelajar ya, limitasi dia pelajar ni keinginan pelajar untuk bekerjasama. Itu saja limitasi dia. Bekerjasama, dia pendam, dia simpan, dia tak nak share, macam dia tak nak percaya percaya kepada kaunselor. Ini adalah disebabkan sejarah-sejarah lampau berkaitan dengan kaunselor sekolah lah. Minta maaf saya tentukan di sini sebab sejarah-sejarah lampau kaunselor sekolah mungkin ada dia pernah mengalami rahsia dia pernah diceritakan di bilik-bilik guru. Ini limitasi dia, kepercayaan saja. Limitasi di sekolah hanya kepercayaan sebab kadang-kadang apa yang dicakapkan di dalam bilik kaunseling sudah ada di bilik guru, sudah ada di pentadbiran. Ini realiti yang berlaku. Saya tidak menyentuh mana-mana, tetapi ini realiti dia. Jadi ini yang saya limitasi. Tapi orang kata bagaimanapun sikit saja. Jika bahagian ini, kerahsiaan ini boleh dipegang dengan kuat, MI ini dapat membantu pelajar sekolah dengan baik. Sebab banyak digunakan dalam kaunseling kelompok. Itu kelompok kerjaya, kaunseling kerjaya. Macam mana budak tahun 6 nak memilih sekolah sains ke, sekolah agama ke, sekolah manakah. Itu menggunakan strategi MI. Semasa tingkatan 3 nak memilihkan aliran sains, aliran sastra, aliran yang lain, profesional, menggunakan strategi MI. Dan tingkatan 5 nak memilih universiti, khusus apa semua. Kebanyakan kaunselor menggunakan strategi MI. Sebab MI ini amat dekat dengan jiwa seorang kaunseling sekolah. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua, Cikgu Rozaidi. Begitu ya, MI memangnya walaupun ada limitasi tapi sedikitlah yang diberikan oleh Cikgu Rozaidi berlaku di setting sekolah. Dan seterusnya sebabkan kita kesudukan masa dan juga kita sampailah kepada soalan yang terakhir yang kita gunakan kepada panel kita yang keempat sekaligus untuk menggulung perbincangan forum kita pada pagi ini. Jadi kita silakan Tuan Saiful untuk melihat sejauh mana motivation activity ini membantu ataupun membuka sesi dan sekaligus menutup perbincangan ataupun diskusi kita pada pagi ini. Silakan Tuan Saiful mungkin dalam masa yang singkat. Terima kasih Tuan Moderator. Dalam masa yang singkat ini berkenaan dengan penggunaan MI, sama ada ia membantu sesi ataupun dia membungkam sesi. Saya boleh katakan jika seorang kaunselor itu menjiwai ataupun memiliki kemahiran yang ada di dalam MI dengan baik, saya yakin dan percaya bahawa sesi ini tidak akan terbongkar. Dan penggunaan MI ini banyak juga, ingin saya kongsikan, banyak juga kami gunakan sebagai anggota polis untuk kami mendapatkan maklumat daripada penjenayah-penjenayah. Kita praktikkan kemahiran-kemahiran yang ada di dalam MI supaya kita mendapatkan maklumat daripada mereka. Jadi secara keseluruhannya,
terlebih dahulu sebelum kita praktikal kepada klien. Saya singkat ini, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih Tuan Moderator. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Syaiful atas satu penutup ataupun penggunaan forum pada pagi ini yang saya rasa sangat memberi kesan kepada semua yang menyaksikan forum kita pada pagi ini. Betapa motivational itu. Itu merupakan satu strategi yang boleh diaplikasikan di berbagai setting BDRM, psikologi, di agensi penguasaan dan juga di setting sekolah. Dan diharapkan kesan daripada ataupun impak daripada forum kita pada pagi ini, kita sama-sama dapat melihat sejauh mana motivational interviewing ini sebenarnya sangat membantu dan tidak sekali membuka sesi sekiranya dia dijalankan dengan kaedah ataupun pendekatan yang betul dan juga lebih kepada terapeutik. Jadi seterusnya jika saya menyampaikan serangkap pantunnya, dari mana datangnya lidah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Jadi pada hari ini kita telah berkenalan dengan motivational interviewing dan kita dapat melihat bagaimana diharapkan perasaan cinta kepada MI ini nanti akan membantu kepada semua pengamal-pengamal MI bagi memastikan setiap sesi yang dijalankan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Jadi sebabkan oleh masa yang sangat mencuri kita, banyak yang ingin kita perbincangan, mungkin kita akan bersua atau bertemu di lain medium ataupun lain platform masa akan datang. Jadi saya serahkan kembali forum ini kepada pengurusi majlis. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Baiklah, ribuan terima kasih kepada Tuan Moderator yang serta bicara dalam mengandalkan forum pada pagi ini. Ahli-ahli panel yang berpengetahuan luas dalam mengupas isu yang cukup menarik sebentar tadi. Dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana setia mengikuti majlis forum pada pagi ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung yang menarik. Akhir di sini Nokta bersama salam sumbang penutup bicara. Sekian perkongsian kami kumpulan motivation interviewing. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya sebagai penonton pagi mengucapkan terima kasih kepada semua penonton meluangkan masa pada pagi ini untuk forum kita pada pagi ini. Mohon semua ahli buka kamera, kita ambil gambar sekali lagi sebelum kita tutup. Okay, ready? Ada gambar saya ni keluar. Ada gambar saya keluar ke? Okay, 1, 2, 3, senyum. Okay, Tuan Faizal dengan Tuan Farid, spotlight. Sekejap nah. Spotlight kah? Kejap. Bolehkah kalau saya Kamu. saya kasih spotlight kejap? Ya. Okay. Kita masih live di Facebook dan sekalian. Okey. Okay, Tuan Farid. Okay. Wait. 1, 2, 3. Ada gambar saya kah? Saya tak nampak. Okay, Tuan Faizal. Tuan Faizal bercakap. Kita baru boleh end live di Facebook chat baru. Okey. End live di Facebook.